Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Saudara Amizan selaku menteri baru mengambil alih tugas, dan Fuzia Timbalan Menteri yang memegang tunggak sekian lama ketiadaan menteri. KSU Suti Timbalan Menteri yang kebetulan mewakili kawasan parlimen di sini, Hatira, rakan-rakan saya muliakan. Syukur Alhamdulillah kita dapat meneruskan acara yang penting dari sudut pembangunan dan ekonomi negara. Sebabnya kalau kita tanya rakyat Malaysia, cinta ke Malaysia? Ya. Dan betul taat kepada negara? Ya. Tapi beli barang Malaysia kurang. Minum kopi dipilih kedai-kedai yang mahal-mahal. Sebab itu saya sebagai acara tetap sejak menjawat jawatan Perdana Menteri, tiap hari Jumaat sebelum solat Jumaat saya pergi ke warung atau gerai, minum kopi tempatan atau teh dan makan di kedai-kedai tempatan. Ini satu juga cara kita promosi barang Malaysia. Ini orang pendapatannya kecil, tetapi terbawa dengan pengiklanan yang kemudian membebankan dia. Pagi tadi saya mesyuarat dengan Yayasan Pelaburan Bumiputera. Kebimbangan kerana kesedaran Bumiputera untuk menyimpan itu kurang. Nak beli barang mewah. Pendapatan 2,000, baju 400 ringgit. Ini kalau ikut teori ekonomi, ini dikupas oleh Veblen, orang pakar ekonomi yang menyebut teori conspicuous consumption. Maknanya dengan asakan iklan yang begitu kencang dan hebat, lagi besar syarikat, lagi kaya jaringan syarikat-syarikat peringkat antarabangsa, lagi kuat pengaruhnya, membebankan kita dengan pemikiran sehingga apa yang disebut oleh Veblen conspicuous consumption. Maknanya dia terpaksa membeli walaupun tidak mampu, terpaksa menunjuk hebat ikut trend walaupun membebankan ekonomi sendiri. Jadi kempen barangan Malaysia ini, pertama, harga itu jauh lebih sederhana ketimbang harga import. Kedua, ia sebenarnya membantu menjana pertumbuhan ekonomi, pekerjaan, jaringan kedai-kedai, dan menyemarakkan pertumbuhan ekonomi negara. Jadi saya harap kempen ini, Karnival Beli Barang Malaysia ini, dilihat sebagai suatu langkah memenuhi tanggungjawab. Bukan setakat batik Malaysia yang kita promosi, ya, tetapi lebih daripada itu, untuk memastikan ada dukungan. Faktor yang berikutnya adalah tentang keupayaan kita. Bila ada dukungan tempatan hebat, maka keupayaan syarikat-syarikat tempatan ini buka jaringan di peringkat antarabangsa juga meluas. Sudah tahu, ya, puluhan syarikat sekarang telah menerobos ke pasaran antarabangsa. Bukan jadi ASEAN, tetapi sampai ke Amerika Syarikat dan beberapa negara di Eropah. Tapi asas kekuatan itu dibina dalam negara. Jadi pada anak-anak muda sekarang, saya ingin menggesa mereka supaya melihat, tentunya mereka mahu mutu, ya, mutu itu penting. Jadi persaingan di kalangan syarikat tempatan mempertahankan mutu. Tapi mutu itu bukan pada label, bukan jenama. Mutu itu juga dari pandangan sudut persepsi yang dibina. Siapa yang menang untuk membina persepsi? Itu syarikat besar, syarikat gergasi, syarikat asing, kerana dana pengiklanan dia itu besar. Jadi kita terperangkap kerana taksub dengan pemikiran asing. Ini yang disebut pemikiran dalam pembangunan, pernah seorang sarjana sebut captive mind in development studies. Pemikiran yang terperangkap kerana asakan pandangan luar asing.
Kalau benar, boleh kita terima. Tapi dalam banyak keadaan, tidak benar. Soal mutu, soal taste, soal fashion, itu semua ditentukan oleh mereka di New York, Paris, Rome, dan kita hanya ikut. Ya. Jadi sebab itu saya lihat ada usaha untuk melawan, menongkah arus ini. Umpamanya dalam promosi batik Malaysia. Ya. Sekarang umpamanya beberapa negara melihat keindahan batik kerana dipromosi begitu rupa. Tiap pelawat ke Malaysia, bila kita pakai umpamanya batik Malaysia, ada yang rasa terpanggil untuk melihat. Esok petang saya ke Tokyo, mesyuarat ASEAN, semua 10 kepala negara ASEAN yang diundang oleh kerajaan dan Perdana Menteri Jepun. Ada satu malam dia kata boleh pakai coat tie rasmi atau pakaian rasmi. Jadi saya bagi nota, saya kata saya nak pakai batik Malaysia. Jadi walaupun musim sejuk, jadi saya kena pastikan pakaian dalam tu tebal lah. Sebabnya apa? Sebab saya rasa bertanggungjawab untuk promosi barang buatan Malaysia. Ya. Dan saya, bukan saya begitu, saya akan rasa bangga dan akan beritahu dia batik Malaysia, mutunya baik dan desainnya baik. Menyentuh soal desain, saya ada bagi pandangan. Kerana sementara saya tidak menafikan keindahan dan corak dan taste yang berbeza, saya anjurkan supaya pengusaha batik tempatan ini juga faham tentang nilai keindahan seni Melayu dan Islam dalam tahun ini, supaya desain itu selain bila conteng-conteng teloring juga mengambil kira kekuatan, keaslian, keindahan seni Melayu Islam tempatan. Jadi corak-corak itu boleh dibuat dan dikembangkan berdasarkan ya, keaslian dan diindahkan ikut ya, cita rasa semasa. Itu sebagai satu contoh batik. Tapi tempat banyak lagi yang beli. Chef Wan pun ada nak bagi makan. Banyak lagi. Anna Muslim ada, Innas Global ada, Batal Lena pun ada. Pakai bantal tu terus Lena. Ya, tentunya ada keterangan yang lebih ditekankan, dan seperti mana yang disebut oleh Menteri Amin Zamtan sebentar tadi, dalam belanjawan kita tambah peruntukan supaya ada galakan, dan ini termasuk juga dalam PMKS yang kecil dan sederhana yang kita galakkan. Tapi saya harap yang penting itu juga dukungan dan sambutan. Saya sediakan belanja dana, saya tak ingat, sekitar 20 juta ringgit tambahan untuk promosi syarikat tempatan. Bayangkan kerajaan ya sediakan dana untuk bantu iklan, kerana syarikat-syarikat ni kecil, nak lawan iklan besar-besar satu halaman, panggil model-model yang cantik dari Itali. Padahal saya lihat nak Melayu, nak Cina, Malaysia, Dayak, Kadazan pun lebih cantik lagi. Dia tak payahlah terpegun semuanya dengan yang asing. Jadi bukanlah masalah 20 juta itu nak cari model, tidak. Tapi maknanya nak ambil langkah promosi bahan-bahan tempatan. Dan seperti tahu, di antara lain macam franchise, industri franchise di Malaysia ni, ya, kalau yang tempatan itu mencecah 1.4 bilion ringgit. Berapa orang pekerja? 80,000 orang pekerja. Jadi kalau ada kesedaran kita untuk dukung, ya bantu. Saya tak terasa kurang darjat saya atau turun darjat saya kerana makan di gerai dan warung tiap minggu.
tidak terasa begitu. Saya anggap ini suatu, dan malah kopi ataupun makanan yang dihidang di warung-warung itu kadang-kadang lebih enak dari restoran 5 bintang dan lebih murah. Yang pentingnya tempatan. Jadi saya harap menteri dan di mana Menteri Fuzia, KSU, Syuti dan kawan-kawan lain ambil langkah-langkah tambahan, ada kesungguhan, dan memang tentunya dalam kempen ini bermula dari Menteri dan KSU. Kalau nampak dia pakai pakaian jenama saja, sudah boleh tanya mana dia kempen barang Malaysia. Tidak, kita tidak mengharamkan ya, pakaian atau makanan luar, tetapi harus ada ya, perimbangan dan pertimbangan untuk membantu menjana pertumbuhan ekonomi dan membantu anak-anak kita, saudara kita yang giat berniaga dan mengusahakan syarikat-syarikat tempatan walaupun kecil-kecilan. Jadi sekali lagi saya rumuskan, jangan kita, terutama kalangan muda yang pendapatannya sangat sederhana, terpukau dengan propaganda dan iklan yang sebenarnya diupah untuk memperkuatkan ya, dukungan kepada syarikat yang berkenaan ya. Dan tidak bermakna orang yang tidak mampu mengupah model dan iklan besar-besaran tidak punya kekuatan ya. Kalau kita lihat sejarah syarikat-syarikat ini pun, mereka mula daripada peringkat awal, kemudian tercetus sebagai pengusaha yang berjaya. Sekali saya ucap tahniah pertamanya kepada pengusaha dan peniaga-peniaga yang turut serta sekitar 150 yang bersama pada hari ini. Saya ucap terima kasih dan tahniah kepada mereka. Termasuk Solar Safe. Dan saya ucapkan penghargaan kepada kementerian yang sangat gigih dalam usaha mereka mempertahankan kos sara hidup yang sangat mencabar. Tapi kadang-kadang kita pilih, kita boleh beli, tapi kita semua jumpa saya, Anwar, kos meningkat. Tanya minum kopi di mana? Restoran 5 bintang. Kalau betul kamu berusaha untuk mengurangkan kos, kamu tunjukkan contoh yang baik ya. Kalau tak minum kopi di rumah, pergilah warung-warung atau kedai-kedai kecil ini. Rasanya lebih enak, harganya lebih rendah. Jadi saya nak nasihat kawan-kawan, terutama yang bising-bising tu ya, cuba tanya dia, boleh tak dia mula ya, karena saya tengok kadang-kadang golongan korporat-korporat dan elit-elit intelektual yang bising-bising ini ke warung dan gerai tak pernah dia pergi pun. Jadi dia hanya celoteh di luar. Jadi patut beri contoh yang baik. Bukanlah semestinya tiap hari, sekali-sekala bila pergi, bantulah sikit tempatan, pakaiannya ya, ataupun apa-apa lainlah, makanannya, barang yang diperlukan sedikit banyak. Tidak semestinya semuanya, tapi sebahagiannya ya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih. Semoga Allah SWT merestui, memberkati usaha kita dan sama-sama merestui usaha kita untuk mengukuh dan meningkatkan ekonomi negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.